faedah-faedah dari sudut pendidikan dan 1-2 dari sudut ilmiahnya, insya-Allah. Yang pertama, tulis ni pelajar, al-faidatul ula. Faedah yang pertama Allah sebut dalam ayat kita ni, usyurul ladzina zalamu azwajahum wa ma kanu ya'budun. Allah kata kumpulkan balik puak-puak kafir dan sekepala dengannya. Wa azwajahum, tadi kita dah huraikan makna azwaj. Ada kata suami isteri yang sekepala, tapi ramai ulama kata bukan syarat suami isteri, semua pengikut, semua geng yang sama syirik masuk belaka, ataupun sama-sama ahli maksiat, kaki riba dengan geng riba dia, kaki rasuah dengan geng rasuah dia, kaki zina, kaki curi, semua ada geng belaka. Maka ayat ini tanda pelajar, mustahak sangat ayat ini. Dia kata apa? Ayat ini larang kita daripada berkawan dengan orang-orang yang jahat, orang tak baik. Mu berkawan dengan geng ni, syuruh kamu akan dikumpul bersama mereka. Kamu akan dikumpul bersama mereka. Terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, innama mathalul jalisis salih. Nabi buat bandingan orang duduk dengan orang soleh seperti kita duduk dengan penjual minyak atar. Kalau kita tak beli pun bang tu sedap. Seumpama orangnya duduk, orang buat benda tak baik, seperti kita tengok orang duduk tukar besi, duduk main api serai-serai dengan peluhnya, dengan bunga api keluarnya macam-macam, sangat berbahaya. Jadi kita kesimpulan, berkawanlah dengan orang yang baik, orang soleh, orang mukmin, supaya kita juga menjadi orang yang baik. Ingat baik, seorang badui datang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dibangkit oleh Allah bersama dengan orang yang kamu sayang. Kita sayang ke Nabi. Nabi dah wafat, kita sayang ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda sayang, insya-Allah kita dibangkit di akhirat esok di bawah panji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang ke orang lain, cari orang lain. Nauzubillah. Yang kedua, faedah yang kedua, tengok, sama-sama kafir dia balah. Dia kata sebenarnya bukan kita salah, qalu bal lam takunu mu'minin. Hak sebenarnya mung kafir, mung tu kafir. Cari sebab, cari pasal kononnya kami yang mengkafirkan. Lah, mung tu sendiri kafir dah. Kata di ulama, annaman lam yakun imanu rasikhah. Mana-mana orang yang tak mantap iman dia, dia mudah goyah, mudah koyak dengan ajaran sesat, mudah koyak. Kita sekarang ni kita tengok banyak ni. Sampai kepada saya buku yang ditulis oleh pelajar kita dulu. Sekarang ni sudah jadi pengkaji. Buku dia tajuk, saya syorkanlah baca buku. Nama dia Tersesat. Cik buku. Dia kumpul ajaran-ajaran yang menyeleweng di zaman kita hari ni. Ada yang berselindur di sebalik nama New Age, nama apa lagi ni, macam-macam nama motivasi sebagainya. Tapi dia ada ajaran batiniah yang cukup berbahaya. Sebab tu kita setiap zaman tu ada ulama yang tasadda, ulama yang membongkar kesesatan tu. Daripada zaman Imam Ghazali dulu, dia berlawan dengan siapa dia, pokok batiniah. Mari pula. Jadi semua zaman ada ulama yang mengorek, membongkar kesesatan yang berlaku di zaman dia. Kalau kita baca kitab lama-lama, kita jumpa dengan Mu'tazilah, jumpa dengan Jabariyah, jumpa dengan, tapi zaman kita ni apa? Zaman kita ni kena cari geng-geng yang ada sekarang. Sebuah lagi buku yang ditulis, dia panggil fenomena irja. Fenomena irja ni orang panggil satu gambaran orang bermain-main, liberal dia panggil. Apa salah aku? Aku tak tutup aurat pun aku solat. Aku tak solat pun aku tak tipu orang. Itu dia permainan. Ini bahaya.
Jadi orang-orang yang tak mantap iman dia akan goyah. Buku-buku seperti yang ini perlu dicari dan dibaca. Kita pun kalau ada masa mungkin kita akan review buku-buku ini untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil manfaat insya-Allah. Jadi kata ulama, annaman lam yakun imanu rasikhan fa inna ad-di'ayata al-batila yu'athir. Maknanya orang yang tak mantap iman cepat dia punya kesan daripada ajaran sesat mudah meresap masuk. Nauzubillah. Yang ketiga, dalam ayat Quran kata uhsyurul ladzina zalam. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim. Biasanya tuan-tuan tulis kebiasaan. Tidak secara mutlak. Ada ulama kata ya wa hadza yadullu ala anna zalim al-mutlaq. Biasanya kalau kata Tuhan sebut zalim dalam Quran itu dia pergi ke kafir. Nauzubillah. Dia itu kebiasaan. Sebab Allah kata apa? Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajuhum. Kumpulkan orang kafir dan geng-geng dia. Orang zalim. Dalam ayat Al-Baqarah ayat 254 wal kafiruna humuz zalimun. Orang kafir itu orang zalim. Kata-kata Sayyidina Luqman kepada anak dia, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu zalim yang paling besar. Sebab itulah dalam tafsir Ar-Razi dia kata az-zalim al-mutlaq, kalau Tuhan sebut zalim saja itu maka dia lebih menjurus kepada kafir. Kalau zalim maksiat dia kata zalimun li nafsi, menzalimi diri dia dengan buat maksiat. Itu asas perbincangan. Tapi ada juga yang mengatakan lafzul zul mutlaq, ada juga kadang-kadang dia masuk juga dosa-dosa lain. Tapi boleh katakan kebanyakan ayatnya kalau Tuhan sebut zalim saja menjurus kepada apa? Kepada kafir. Nauzubillah. Dalam Quran. Itu dia panggil kaedah. Allahul musta'an. Kita minta perlindungan Allah daripada segala perkara yang tidak baik. Yang keempat, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Kumpulkanlah orang kafir dan geng-geng dia. Kenapa? Para ulama kata ihanatu haulal musyrikin. Allah nak hina puak kafir, Tuhan dia duduk sekali dengan dia. Kalau Tuhan duduk lain-lain, dia mikir lagi duduk manalah berhala aku sembah dulu. Di mananya dewa-dewa yang aku puja dulu. Tapi dewa tu pun di sebelah dia juga. Bos, tolong bos. Apa mau tolong aku di sini juga. Itu dia panggil penghinaan yang berat. Penghinaan yang berat, kan? Penghinaan yang berat. Anna ihanatal ma'bud ihanatun lil 'abid. Tulis dia punya kaedah. Anna ihanatal ma'bud ihanatun lil 'abid. Menghina sembahan-sembahan itu sekaligus penghinaan kepada orang yang menyembah. Macam kita lah ada. Orang ni ketua besar dia, ketua ahlum. Hak duk perah ugut orang ni contohnya. Ngenak orang tu, ngenak orang ni, tiba-tiba kena tangkap sekali. Bos, you kata mau bela kami, mau duduk sini dalam lokap polis juga. Jadi apa nak buat? Kita kata na'uzubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada segala yang tidak baik. Yang terakhir, tengok ayat Tuhan kata fahduhum ila siratil jahim. Malaikat bawa mereka, tuntun mereka, tarik mereka ke neraka jahanam. Maka kata ulama, kalimah hidayah, uhduhum, hidayah itu yadullu ala annal huda yusta'malu fil irsyad. Kalimah huda, petunjuk untuk jalan baik boleh guna, dan juga boleh gunakan dilalah ala syar, nak jalan yang tak baik pun boleh guna juga. Na'udzubillah. Maka di situ maratibul huda, martabat petunjuk itu ada 4. Yang pertama al-huda al-am, petunjuk secara umum. Wa huwa hidayatu kulli nafsin ila masalihi ma'asya wa ma yuqimuha. Iaitu petunjuk, kita bagi panduan, garis panduan untuk orang ini selamat.
garis panduan jalan raya, garis panduan makan minum, garis panduan kesihatan, itu dia panggil petunjuk secara umum. Boleh guna, huda. Martabat yang kedua bermakna al-bayan wad dalalah wat ta'lim. Dia panggil hidayah tu al-irsyad. Kita sebagai pendakwah, imam, guru, kita boleh hajar benda orang baik. Ini baik, ini baik. Tuan-tuan, jaga tuan-tuan. Zikir 4 kalimah jangan tinggal. Kan? Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih jangan ditinggalkan. Mana dia punya ni solat sunat, projek mega apa pemilik yang saya boleh bagi tahu. Tapi yang beramal tuan-tuan sendiri yang pilih. Itu dia panggil hidayah dengan mana al-bayan wad dilalah wat ta'lim. Yang ketiga, martabat yang ketiga, al-hidayatul mustalzimatu lil ihtidah. Hidayah yang membuka hati orang supaya terima benda baik. Ini di bawah kuasa Allah semata-mata. Kalau tidak sudah pasti Abu Talib orang pertama masuk Islam. Tak ada berlawan-lawan dengan Nabi. Itu apa ni? Abu Lahab, pak saudara Nabi, sudah tentu orang pertama membela Islam. Sebelum Sayyidina Umar lagi. Dia apa boleh buat? Hidayah tu taufik biadillah. Yang keempat, mari ayat kita ni. Dia panggil al-hidayatu yaumal ma'ad. Penuntun kan? Yang memimpin manusia, jin pada hari kiamat, malaikat, ini syurga, ini neraka. Kalau macam kita panggil guide lah. Hidayah ni mana guide, penunjuk jalan, penunjuk arah. Mu ni syurga, orang jahat neraka. Jadi dia panggil hidayah tu ada 4 martabat. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannati minhu bimanzili kana fid dunya. Allahu akbar. Nabi kata, Nabi kita bersumpah dengan nama Allah, setiap orang tahu jalan nak pergi ke rumah dia dalam syurga lebih pada dia tahu jalan nak balik ke rumah dia di dunia dulu. Allahu akbar. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma hdina fil siratal mustaqim. Allahumma hdina tariqal jannah. Ya Allah, tunjukkan kami, hidayahkan kami jalan yang Engkau redai. Ya Allah, hidayahkan kami ke jalan syurga-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Tamatlah kita 5 pengajaran, 5 faedah. Kita berhenti di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.